Baik. Kalau tak silap saya, last kuliah hari itu kita berbincang tentang kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan di luar daripada rumah kita, ya. Kerana kita dah masuk dulu setelah kita bincang tentang perkara-perkara yang bersabit dengan ibadah, khususnya daripada kita bangun tidur, ya, sampai kita masuk tandas, kita berwudu, ya, kita sembahyang subuh qabliyah, sembahyang subuh berjemaah, kemudian wirid after that, kemudian zikir kepada Allah, kemudian kita ada kongsi tentang solat duha, ya. Kemudian kita bincang pasal di luar rumah, baca zikir semasa kita keluar daripada rumah, ya. Bila kita naik kenderaan ada bacaan-bacaannya, ya. Ada adab dan sunnahnya. Kita melihat kemalangan di tengah jalan dan beberapa perkara yang lain. Dan saya ingatlah saya itu kita bincang juga tentang kepentingan untuk kita berbuat baik sesama kita bila kita berada di luar daripada rumah kita, ya. Membantu sesama kita, ya. Dalam konteks ayat Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dalam kamu membantu dan tolong menolong dalam hal perkara kebaikan dan takwa, dan jangan sesekali kamu tolong menolong dan membantu dalam hal yang melibatkan dosa dan permusuhan, ya. Dan saya dah baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Badri dalam Sahih Muslim, di mana kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Bermaksud barang siapa yang menjadi dalil, yakni menunjuk. Dalil ini makna petunjuk, ya. Baitu Al-Quran disebut sebagai dalil, hadis-hadis Nabi SAW disebut sebagai dalil, dan beberapa dalil yang lain seperti ijma', ya. Kalau dalam fiqh, qiyas juga dianggap sebagai dalil, ya. Dan beberapa dalil-dalil yang lain. Ala kulli hal, dalil makna petunjuk, ya. Sebab itu bila Nabi kata barang sesiapa yang menjadi dalil ke atas satu kebaikan, menjadi petunjuk ke atas satu kebaikan, ya, maka dia mendapat pahala seumpama orang yang melakukannya. Kita tunjuk saja, ya. Dan dalam konteks tunjuk, macam kita ajak, macam kita beri galakan, ya. Budak-budak duduk bising dalam masjid kan, kita motivate dia, galak dia, jangan marah dia pula. Bising lah. Budak-budak memang bising, tuan, ya. Saya dulu zaman kecil-kecil selalu duduk masjid, seriously, dan selalu kena marah dengan pakcik-pakcik, dah arwah dah pun pakcik tu. Pasal orang duk mengajar, kita dengar juga, duk sila macam tuan-tuan juga. Tak adalah berlari macam mereka tu, tak ada. Saya dulu beradab dah sikit kan. Tapi sembang. Saya duduk dengan kawan sebelah. Sepupu saya dulu selalu ikut sama-sama lah pergi kuliah kan, lepas sembahyang. Sembang, syik kena marah aja. Tapi pasal hati kita memang suka pergi masjid, marah pun marah lah kan. Tak apa, kita motivate dia, bagi galakan kat dia, bagi guide kat dia, guidance, tunjuk ajar ke dia. Budak-budak dia tahu apa, biarlah, as long as dia duduk kat masjid, join solat sama-sama, ya. Nabi tengah semayang, Hasan ataupun Husin bin Ali bin Abi Talib panjat atas belakang dia jadi imam. Budak-budak kita tak ada tahap macam tu lagi, ya tak? Ya. Sama juga dalam konteks mengajar, lebih-lebih lagi lah. Kalau tunjuk pun Nabi kata boleh dapat pahala seumpama orang yang melakukannya exactly the same, lebih-lebih lagi lah kalau kita ajar, ya. Sebab itu saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar, ya, yang menghuraikan hadis itu dalam Sahih Bukhari-nya, Syarah Sahih Bukhari, nama Fathul Bari. Kata beliau, hasanatuna fi mizani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kebaikan-kebaikan kita semuanya akan kembali ke dalam timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia adalah muallim al-akbar. Dia yang ajar kita belaka. Siapa ajar abang semayang? Guru saya.
Tiap-tiap kali abang-abang semayang, guru tuan-tuan akan dapat pahala exactly the same, tak dikurangi walau sedikit pun. Bukan hak ajar saja, hak ajuk, hak apa-apalah yang membantu dalam kita buat ibadah tu. Ya. Sebab tu saya kata, kok yang duk buat jalan ni, tiap kali kita mari masjid semayang, semua pahala kita dapat, dia pun dapat buat jalan. Pasal dia pun bantu kita. Kalau dia tak buat jalan, macam mana kita sampai ke masjid? Kan? Saya sampai di satu tempat yang ada jaga. Ya, tempat yang gated kan, ada gate, ada jaga apa semua. Bang nak pergi surau. Okey, buka pintu gate. Dia pun kok dapat pahala daripada pahala yang saya dapat. Hasil kerana dia membantu saya. Ya. Sebab itu pahala ni tuan-tuan, dia ada networking dia. Kita buat ibadah bukan kita seorang dapat. Semua orang terlibat dapat pahala yang sama. Base kepada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW berkenaan. Ya. Dia ada networking dia. Ya. Bila kita buat satu kebaikan, semua orang dapat pahala. Ya. Of course, hak ajar kita, tok guru kita dapat pahala. Siapa ajar tok guru kita? Tok guru kepada tok guru kita. Tok guru kepada tok guru kita dapat pahala. Siapa yang ajar tok guru kepada tok guru kita? Tok guru kepada tok guru kepada tok guru kita. Siapa ajar tok guru kepada tok guru kepada tok guru kepada tok guru kita? Tok guru kepada tok guru, sampai pagi esok tak habis. Ya. Jangan ingat dunia saja ada jaringan. Ada syabakat, orang Arab kata, ada networking. Agama pun ada. Ya, dalam hal kebaikan yang kita lakukan. Sebab itu kata Ibnu Hajar, kesemua kebaikan-kebaikan, pahala dan balasan Allah yang Allah Taala beri kepada kita, semuanya berada dalam timbangan Rasulullah SAW. Cuma Nabi dan para anbiya tidak ditimbang di sisi majoriti. Kita ada timbangan kan? Ada mizan. Esok Allah Taala akan timbang pahala kita atau kebaikan kita lakukan dan kejahatan kita, hak mana lebih berat. Ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah apa ya? Siapa yang berat timbangannya, dia akan bahagia. Siapa yang kurang timbangannya, dia akan sengsara. Ya, Allah Taala timbang tuan. Ya. Kalaulah Rasulullah SAW ditimbang, baginda lah orang yang paling berat sekali timbangannya, kerana keseluruhan amalan-amalan ya, umatnya of course berada dalam timbangan, kerana dia hak ajar kita. Ya. Dia yang beri wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan kepada kita. Dia. Jadi dia orang paling hebat sekali. Dapat paling banyak sekali pahala ya. Tuan-tuan semayang, automatically Nabi dapat. Tuan-tuan baca Quran, automatically Nabi dapat. Dan apa-apa kebaikan yang tuan-tuan lakukan. Ya. Cerita dia Ibn Hajar ni, dia nak bahas tentang hukum menghadiahkan pahala ibadah kepada Rasulullah. Sebab dulu-dulu isu tu tak ada. Tapi mari 600 Hijriah, 700 Hijriah, kan, timbul pula, aku semayang ni, aku nak sedekah pahala. Aku sedekahlah pahala ni kepada Rasulullah. Baca Quran, aku hadiahlah baca Quran aku ni kepada Rasulullah. Dia tetap perlu. Kerana kebaikan kita lakukan, automatically kembali kepada Rasulullah SAW. Baik. Jadi saya dah hurai konsep ibadah-ibadah seumpama itu. Sebab itu kata Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, sehingga digelar sebagai Sultanul Ulama, the king of the scholars. Beliau menggalakkan dalam bukunya Qawaid Ahkam supaya kita memperbanyakkan ibadah-ibadah muta'addiyah seumpama ini, kerana dia dianggap seumpama pahala yang pasif. Kita tak buat apa-apa, kita buat sekali je ataupun sikit je, tapi dapat pahala total daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita masuk syurga bukan kerana ibadah yang kita buat seorang-seorang, tapi kerana ibadah-ibadah yang muta'addiyah dia panggil seumpama ini.
Ya. Hmm. Ibadah-ibadah yang terhasil daripada perbuatan orang, tapi dek kerana kita mengajar, mengajak, memberi galakan dan seumpama, ya. Iyalah, ya. Benda tu kadang ringan saja nak buat, tapi pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam istilah fiqh dipanggil, ataupun dalam syarak dipanggil ibadah muta'addiyah. Yang ini ibadah yang melangkau, melebihi daripada tuannya sendiri. Ha? Jadi dia kata macam pasif pahala lah, ya. Macam kita konteks hari ni macam kita kerja lah tuan. Tuan-tuan kerja makan gaji, banyak mana tuan-tuan kerja, banyak tu je tuan-tuan dapat. Ya. Orang kerja hari ke, orang kerja fixed salary ke, kan? Kita tak dapat lebih. Tiap-tiap bulan macam tu je kita dapat. Lagi rajin kerja, lagi banyak dapat. Malah kerja, kurang dapat. Kalau tak kerja, tak dapat langsung. Tapi ada orang, dia letak modal dia, tak buat kerja pun. Kan? Investment. Buat kerja? Tak. Bagi modal dia. Ha? Istilah fiqh kita panggil mudharabah. Mudharabah ni kita bagi modal, tapi orang lain yang buat kerja. Ya. Jadi ada dua pihak di situ. Pihak yang menguruskan modal dan pihak yang memberikan modal. Bagi modal dia tak buat kerja pun. Tuan-tuan letak duit dalam ASB every year, ujunglah tuan-tuan dapat dividen kan. Apa tuan-tuan buat? Letak duit je. Tapi orang lain buat kerja. Akhirnya kita dapat keuntungan. Sama dalam konteks ni. Ya. Lepas tu kita boleh panggil macam pasif pahala lah. Saya tak buat lah mana pun tapi dapat. Saya panggil pasif tu, cari dalam kitab Arab tak ada. Ya. Ya. Lepas tu tokoh-tokoh ekonomi dia kata nak kaya satu je, invest. Kalau kerja sampai sudah takkan kaya. Untuk get rich, you invest. Ya. Kita lihat orang kaya di Malaysia pun investment lah. Invest dalam hartanah, invest dalam saham. Ya. Invest dalam unit trust. Ya. Invest dalam emas. Hari ni banyak orang masuk pelaburan emas kan. Tapi yang genuine lah tuan-tuan. Banyak di internet tu kadang-kadang merepek tak genuine lah. Banyak member-member saya pun habis pelaburan emas lah. Ini yang paling top quantum metal lah. Boleh kalau tuan-tuan ada modal, go for it. Kena gaya, tuan-tuan akan lebih banyak dapat keuntungan daripada gaji ataupun pendapatan bulanan kita dapat. Sama lah konteks ni. Ya. Kebaikan-kebaikan seumpama ini kerana dia melangkau. Ia satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Pasal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia nak bagi pahala dan kebaikan kita all the time. Ya. Cuma kita kena usaha lah sikit. Ya. Kita tengok Maryam. Kita tengok Maryam kan, mak kepada Isa bila dia nak beranak, dia lapar. Apa kata Allah? Urkudi birijliki tusaqit alaiki rutaban janiyya. Tendang aja dengan kaki kamu pokok kurma itu, nescaya kurma-kurma akan turun ke atas kamu dan kamu boleh makan dia. Kalau nak kira, buat apa Maryam nak kena tendang? Kan Jibril kan selalu datang bagi makanan kat Maryam bila dia ibadah kepada Allah. Orang tanya, daripada mana makanan ni? Siapa yang hantarkan kau? Dia kata Allah. Mana malaikat yang hantar makanan tu dekat dia. Ya, special Maryam ni, mak Nabi Isa ni. Kan? Dia dikawal, dia dijaga keselamatannya, ya. Dia dibantulah ya. Tapi bila dia nak beranak, dia nak makan, Allah Ta'ala suruh tendang juga. Tendang sikit je, jatuhlah buah tu. Kalau ikutkan orang yang nak beranak, kuat mana sangat tenaga dia, kudrat dia tak kuat, tapi kena usaha juga. Kan? Allah Ta'ala memang nak mengampunkan dosa-dosa kita lakukan. Sebab kita banyak dosa. Allah Ta'ala boleh ampunkan begitu saja, tapi dia suruh kita istighfar. Kan? Istighfarlah sikit, baru Allah Ta'ala akan ampunkan.
Tak payah lah istighfar lah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, dia ampun je tak. You must do some effort. Itu sunnatullah azza wa jalla fil alam. Itu sunnah Allah di atas muka bumi. Ya. Dunia of course lah tuan-tuan tak berusaha, tuan-tuan tak dapat apa-apa. Rezeki tak datang bergolek. Adalah setengah-setengah keadaan. Tapi the rest kena usaha. Betul juga lah haiwat agama tuan-tuan. Kena usaha lah. Walau bagaimanapun kita yakinlah Allah Ta'ala memang nak beri kebaikan yang banyak kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan agama sedemikian rupa. Ada networking pahala yang amat besar menanti kita di sana ya. InsyaAllah Ta'ala. Oh, jam mana ni? Betul ke? Mana jam? 8. Sebenarnya malam ni saya nak masuk tajuk yang baru ya. Itulah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sama juga dalam kerangka kita berada di luar rumah kita. Ya, antara perkara yang dititik beratkan oleh agama ini ialah supaya kita sentiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh perkara yang baik dan melarang perkara yang munkar. Apa perkara yang baik? Perkara yang baik di sisi syarak. Hak Allah Ta'ala kata baik, hak Nabi kata baik. Apa itu perkara yang munkar? Perkara yang mesti diingkari kerana keburukannya, kerana kejahatannya. Dan of course lah, keburukan di sini atau kejahatan di sini ialah kejahatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul. Yakni kejahatan di sisi syarak. Baik ialah apa yang baik dalam Islam, buruk ialah apa yang buruk dalam Islam. Bukan baik apa yang baik di sisi kita, di sisi hemat kita, di sisi akal kita semata-mata. Begitu juga dengan buruk. Buruk ni bukan buruk di sisi kita. Sebab manusia tuan-tuan, dengan sebab tahap pemikiran yang tidak sama, nilai tradisinya yang berbeza. Kadang-kadang yang dia anggap baik itu buruk di sisi syarak. Kadang-kadang dia anggap buruk itu baik di sisi syarak. Jadi baik buruk ni penentu dia bukan manusia, tapi adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW dengan melihat kepada nanas yang ada. Ya. Itu maksud menyuruh yang baik, melarang yang munkar. Kata si pengarang, adapun mencegah kemungkaran dan menyuruh yang baik ada berdasar kepada hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika at'aful iman. Hadis Muslim pada Abi Hurairah, daripada Abu Sa'id. Hadis Muslim pada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi, barang siapa yang melihat satu benda yang mungkar, yang ni benda tidak baik, benda yang buruk, benda yang jahat, di sisi syarak lah sebut tadi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Dalam bracket, jika ia mampu melakukan. Ya. Dan jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubahnya dengan lidahnya. Ya. Katanya, dengan tangannya juga merujuk berkuasa. Kerana tangan di orang Arab kebiasaannya, walaupun tidaklah selalu, ia merujuk kepada power, kekuasaan. Ya. Kalau tak mampu dengan kuasa, dengan tangan kita, maka adalah dengan lidah kita, nasihat, ya, menegur dengan teguran yang baik. Ya. Dan kalau tidak mampu juga, adalah kita engkar dengan hati kita. Dan Nabi kata, itulah selemah-lemah iman. Ya. Sama juga dalam hal yang baik pun sama juga. Untuk kita tegakkan hal yang baik, kita guna tangan kita. Kuasa yang kita ada. Kalau tak mampu, kita guna lidah kita. Kan? Mengajar, memberi nasihat, menegur bahkan. Ya. Tengoklah konteks masing-masing lah. Kan? Kita sebagai ahli keluarga, ada isteri kita, ada anak kita, tegur. Ya. Ada orang mengadu dengan saya, Ustaz, isteri saya tak semayang. Ya, real story ya. Dia tak semayang ni bukan daripada saya kahwin, daripada tak kahwin lagi. Jadi saya ni
Macam mana nak buat? Saya pun tegur, bagi tahu, selalu marah dia juga, nasihat juga kan. Sebelum saya tanya ustaz ni, saya dah tanya seorang ustaz yang lain. Ustaz tu kata wajib menceraikan. Kalau tak cerai berdosa. Dia ajak saya pergi makan. Takkan nak tanya masa kuliah pun tak? Jadi dia ajak pergi makan burger kat satu gerai tu. Biasa kalau orang ajak makan ni ada tujuan lah. Jadi dia cakap dengan saya, pengajaran lah ya, bukan kita nak burukkan sesiapa. Tapi saya dah ada tanya seorang ustaz tu kata saya wajib menceraikan. Jadi kalau saya tak cerai, berdosa saya. Jadi saya termenung. Saya duk fikir, yalah berdosanya aku. Yalah kan. Tuan-tuan okey lah, isteri solehah. Ada setengah orang dia tak bernasib baik tuan. Jadi saya kata, ada ustaz tu kata dayus. Dayus ni kalau kita tak ceraikan dia, dayus. Ya. Berdosa lagi, dayu lagi. Member termenung tuan. Ya. Serabutlah kepala otak kan. Saya pun cakap kat dia, tak wajib menceraikan. Dan tak berdosa insya-Allah. As long as kita nasihat dia, tegur dia. Ya. Sekali-sekala jauhkan daripada tempat tidurnya. Pukul-pukul tak pukul. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh pukul tau. Wadribuhunna. Kalau boleh pukul-pukul lah. Tapi pukul yang mendidik lah ya. Kalau tak boleh tak payah. Silap-silap pukul kan ke dalam. Ya. Memanglah Allah Ta'ala kata fa in khiftum nusyuzahunna fa'azuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kalau kamu takut dia nusyuz, kamu beri peringatan kepadanya, kamu pisahkan tempat tidur kamu dengan dia, jangan tidur sekali, dan kamu pukul dia. Dia ada dia punya level-level dia lah. Mula-mula nasihat, kemudian asing tempat tidur, kemudian pukul. Tapi Nabi sebutlah hadis yang lain, wadribuhunna, yakni darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Macam mana saya pun tidak tahu lah. Dan agak sukarlah nak apply seumpama itu. Jadi kita buat, kita mampu lah. Mampu nasihat. Tapi kena all the times. Dan kita kena lakukan sesuatu sebaik mungkin lah. Mungkin adalah mekanisme tertentu. Kena belajar jugalah kan, saya kata. Macam mana cara nak mendidik isteri. Saya pun tak mahir bab ni. Tapi as long as kita berusaha, insya-Allah tidak dayus. Sebab kalau kita lihat, Nabi pun kata, dayuh-dayuh ni kalau kita tak buat apa-apa, la yadkhulul jannata dayus. Biasa baca hadis sampai situ saja. Dia ada sambungan dia tu. Allazi yukiru fi ahli al-khabas. Adik Abi Daud daripada Ibn Abbas. Saya universiti dulu memang saya ajar fiqhun nikah, the science of marriage. Last 6 years ago. Sebelum saya ajar fiqh muamalat, saya ajar fiqh pernikahan dulu. Memanglah ada ulama yang kata wajib menceraikan dan kita dianggap sebagai dayus dan berdosa, tapi sebahagian tidak begitu. Sementara kalau dilihatlah konteks-konteks kekeluargaan, senang main cerai-cerai. Runtuh institusi keluarga, memberi kesan yang amat buruk, bukan hanya kepada kita, suami atau isteri, tapi juga kepada anak-anak. Saya mengajar sekolah rendah dah 15 tahun. Sebahagian besar murid-murid yang bermasalah ialah mak bapak dia yang bercerai-berai. Dulu tuan-tuan ada orang masa apa nama tu, Datuk Najib dulu kan, berarti Najib Tun Razak lah, sama dia PM tu, dia bagi dia duit tu, bagi 100 kat setiap student kan. Berebut nak pergi ambil 100, duit anak pun berebut. Ya. Jadi tak apa, saya kata as long as kita tegur dia. Ya. Itu pendapat yang lebih baik. Ya. Isteri Nabi Nuh
tak beriman. Tapi dia tidak menceraikan isterinya. Isteri Nabi Lut, sama juga. Sehingga bila Allah Ta'ala turunkan azab, Allah Ta'ala turun kepada kaumnya termasuk isterinya sekali. Ya. Kan? Tapi apa Nabi-Nabi berkenaan buat? Dia dakwah isteri dia. Ya. Dalam hadis Abi Daud, daripada Abi Hurairah, ada seorang mengadu kat Nabi. Ya. Wahai Rasulullah, isteriku tidak menolak tangan-tangan yang menyentuhnya. Inna imraati la tarud ya dalam misin. Faqala Nabi talikha. Ada orang sini dia mengadu kat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, bini aku ni kalau orang sentuh tangan dia, kok bini cantik kot, tak tahulah Allah Taala, dia tidak menolak. Ya? Jadi dia kata ceraikan. Kerana wanita seumpama ini wanita tidak baik. Lepas tu dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, dia menjaga anak-anakku dengan baik sekali dan menjaga kebajikanku. Maka Nabi kata, fastamti' biha. Maksud jangan cerailah. Kamu teruskan kehidupanmu sebagai suami isteri, tapi kena nasihat dia, didik dia, itulah maksudnya. Ya. Jadi dalam setengah-setengah hal, jangan bagi tahu satu pendapat saja, kena cerai. Cakaplah, memang ada ulama kata kena cerai, ada ulama kata tak kena cerai. Kemaslahatan perkahwinannya begini, ya. Islam ni sentiasa ada banyak alternatif, tuan. Bukan satu je. Terutama dalam isu-isu seumpama ini. Kan? Ibnu Umar tak suka pada bini dia. Umar suruh cerai. Ibnu Umar sayang kat bini dia. Dia ngadu kat Nabi, wahai Rasulullah, ini surah Abi Daud lah. Kita belajar bab perceraian kan. Umar ataupun bapakku suruh aku cerai kat isteri. Dia tak suka pada akhlak dia. Apa kata Nabi? Talikha, ceraikan dia. Maka dia pun ceraikan. Mari zaman Imam Ahmad rahimahullah pun sama, ada orang mengadu kat dia, bapa aku tak suka pada isteri aku. Wajib tak aku cerai? Kalau ikut hadis, wajib cerai lah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Anta lasta bi ibni Umar wa abuka laysa bi Umar. Kamu bukan Ibnu Umar dan bapakmu bukan Umar. Ya. Jadi melihat kepada kemaslahatan yang ada. Kalau nak ikut bapak kita usul cerai, kadang-kadang bapak kita bukan betul mana pun. Jadi dia salah pertimbangannya. Kerana isteri kita isteri yang baik, tapi dia bapak tak suka, takkan nak cerai je kot. Kan? Kecuali kalau dia memang perempuan yang bermasalah, ya. Mungkinlah, ya. Jadi nak tengoklah konteks-konteks tertentu, ya. Dan kena banyak bertanya. Tanya seorang ustaz, dua ustaz, tiga ustaz, ramai pun tak apa. Kan? Dia berkata muju jumpa ustaz malam ni, dia kata. Saya belanja ustaz. Saya pun dapatlah makan malam tu, ya. Tuan-tuan pun kalau ada nak tanya saya peribadi, jangan tanya masa kuliah, tuan. Tapi ada orang juga, masalah dia kata masalah orang lain. Ustaz, ada kawan saya lah, pada diri dia sendiri. Berbohong pula, janganlah macam tu. Kalau hak kita cakap hak kita, tak payah malu. Ustaz, isteri saya ni tak nak cakap lah ustaz. Anak saya ni degil lah ustaz. Tapi jangan dalam kuliah lah, after kuliah. Jangan menipu, tuan. Cakap the real story. Kalau benda tu berlaku pada kita, cakap kita. Yalah kalau one by one, tak malu kot kan. Ada seorang dia bersusah dengan ustaz. Saya baru-baru ni, tuan-tuan, tak baru-baru ni jugalah. Dah lama dah, banyak bulan. Saya bagi tazkirah sebelum Jumaat. Ya, setahun yang lalu kot. Tak bagi tazkirah Jumaat pasal zakat. Ya. Pasal kewangan lah sikit ya, pasal zakat. Kewajipan menunaikan zakat. Sebutlah sikit ayat Quran, hadis Nabi. After sembahyang Jumaat, ada seorang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya baru ditipu RM80,000. 80,000 kena tipu. Saya tanya dia, siapa tipu? Pembantu saya, orang saya paling percaya sekali. Ya. Jadi dia tipu akaun lah. Dia ambil sikit. So dalam berapa tahun ni, bila saya semak balik, memang ada
apa dia panggil, ada masalah lah di kewangan itu, audit, dia buat audit apa semua, ada masalah kan, 80,000 hilang. Dia kata, saya tak pernah bayar zakat Ustaz, mungkin inilah balasan Allah Ta'ala kepada saya. Dia banyak cawangan dia, cawangan berniaga dia lah, dia berniaga frozen food, dia banyak cawangan dia. Kebetulan di Sungai Buloh tu ada gudang, jadi hari Jumaat tu dia semai kat situ. Ada orang berduit ni, orang kaya, 80,000 dia kata. Tapi dia tanya saya balik, yang tipu saya ni, pembantu saya ni, ataupun dia punya asisten ni orang miskin, boleh tak kalau saya niatkan zakat saya tu yang dia curi tu? Oh, ada tujuan rupanya. Tak boleh saya kata, ganti duit lain zakat. Saya pergi ke situ lah. Kat mana tadi lah? Lupa. Baik. Isyak tak azan Nak azan ke tak nak azan? Saya okey je. Tak teruskan baik. Jadi pengarah bawa mari hadis ni, dah hadis ni sebenarnya hadis amat penting sekali, sehingga saya ingat di mana-mana peringkat pengajian dan pembelajaran mesti dibaca hadis ini bila berkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh yang baik dan melarang yang munkar. Di samping hadis-hadis lain yang teramat banyak sekali. Maka ada ulama-ulama yang mengarang secara khas buku-buku berkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kerana ia adalah satu perkara yang amat penting sekali dalam agama. Maka sebagai ulama memasukkan bab ini dalam fiqhul jihad, the science of jihad, dan jihad dalam fiqh ibadah kan, kita ada fiqh ibadah, fiqh munakahah, fiqh muamalah, fiqh jinayah kan, ada lagi satu fiqh qada. Ilmu syarak ni dia berteras kepada 5 fiqh yang besar. Jihad dalam fiqh ibadah, ada ulama tak dalam fiqh selain ibadah, tapi majoriti kata dia di bawah ibadah. Walaupun dia tak sama macam sembahyang, dia tak sama macam puasa, dia tak sama macam haji, tak ada rukun-rukunnya, tak ada syarat-syarat sahnya, tapi kerana kepentingannya. Kerana ada juga hadis Nabi SAW, setelah Nabi sebut sembahyang, Nabi sebut puasa, Nabi sebut zakat, Nabi sebut jihad. Dan menyuruh yang baik dan melarang yang munkar, dia di bawah kitabul jihad, the book of jihad. Kerana ia bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang amat sukar sekali. Maka dalam Quran Allah Ta'ala banyak sebut tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam buku ni dia tak nukilkan. Sepatutnya dia kena nukilkan lah ya. Sebelum nak sebut hadis Nabi, sebenarnya ayat Quran lebih penting. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Imran ayat yang 104 dan 110, di mana kata Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Hendaklah ada satu golongan di kalangan kamu yang mengajak kepada kebaikan. Mesti ada satu puak, kata Allah. Mesti ada satu grup yang mengajak kepada kebaikan. Dia tak wajib atas semua orang. Sebab itu amar ma'ruf nahi munkar ni dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah di sisi majoriti. Di atas ayat ini Allah Ta'ala kata mesti ada satu grup dia buat kerja ni, dia menyuruh yang baik, dia melarang yang munkar. Dan ujung tu Allah Ta'ala kata wa ulaika humul muflihun, dan mereka semua akan jadi orang yang berjaya. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan kejayaan dengan amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa Allah Ta'ala kata dan mereka semua adalah orang-orang yang berjaya? Kerana kalau ada amar ma'ruf nahi munkar, bukan saja orang yang problem tu akan selamat, kita juga akan selamat. Kerana Allah Ta'ala bila nak beri kebaikan, kadang-kadang dia tak bagi kebaikan kepada spesifik individual, tapi dia bagi kepada komuniti yang ramai.
Ya. Kadang-kadang di tempat ni ada seorang dua je orang soleh, tapi kerana dia buat kerja, ajar orang, ajak orang, dakwah orang, Allah Ta'ala turun rahmat sebanyak-banyak kepada komuniti kita. Ini hakikat yang berlaku. Ya. Dan sama juga mungkin di tempat kita ni ada seorang dua yang problem. Ya. Kita pun tak tegur. Bila Allah Ta'ala turunkan bala, dia tak turun pada kawan tu seorang. Ya. Dia turunkan kepada kesemua. Ya. Jadi Nabi SAW sebutlah banyak hadis. Antaranya tuan-tuan belajar kalau dalam Riyadhus Salihin, dalam Kitabul Ikhlas, hadis mula-mula sekali. Dulu-dulu Nabi kata, ada orang dia nak pergi serang Kaabah. Kita ingat yang nak serang Kaabah ni hanya Abraha. Ya. Raja tentera bergajah. Masa zaman Nabi lahir dia datang nak runtuh Kaabah kan. Ya. Yang Allah Ta'ala rekod dalam surah Al-Fil. Rupanya sebelum pada itu ada juga tentera yang nak runtuhkan Kaabah. Tapi Nabi tak cerita in detail sehingga ulama pun tak tahu. Ini zaman bila ya? Dia tak tahu. Tapi Nabi sebut Nasai Muslim daripada Aisyah. Nabi kata yaghzun jayshunil Kaabah fa idza kanu bi baida'i minal ard yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim. Dia nak pergi serang Kaabah, puak-puak tentera ni. Tak tahu pasal apa. Sebelum dia sampai ke Kaabah, Allah Ta'ala hancurkan kesemuanya. Mereka dan orang-orang yang berada di sekitar. Ya. Maka Aisyah pun bertanya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum ya Rasulullah. Macam mana Allah Ta'ala boleh hancurkan mereka dan kawasan-kawasan yang sekitarnya? Kan? Sedangkan di situ ada macam-macam manusia yang bukan di kalangan mereka. Tak. Ada orang tua, ada kanak-kanak, ada petani, ada bukan terlibat dengan dia pun. Nabi berkata yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Kat dunia semua kena. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan membeza-beza dan mengasing-asingkan mereka. Ya. Bila dia orang tu dah buat jahat, kita tegur. Kita tegur, buat juga. Sekali Allah Ta'ala turun bala, kita kena. Kat dunia boleh jadi tuan. Sebab tu isteri Nabi dalam Sahih Muslim, Ummu Salamah, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, anuhlaku wa final solihun. Wahai Nabi, adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita masih ada orang-orang soleh? Nabi kata, na'am. Ya. Kalau kamu binasa, semua akan binasa. Walaupun di kalangan kamu ada orang yang baik. Allah Ta'ala nak hukum orang jahat tu, tapi semua kena. Ya. Idza kathura fihimul khabath. Jika terlalu banyak kejahatan, tak dapat nak kontrol kan? Ya. Sebab itu amar ma'ruf nahi munkar bila kita buat, bukan jahat tu saja yang akan selamat, kita semua akan selamat. Ya. Dan kalau kita biarkan, takut-takut bila Allah Ta'ala menimpa azab yang kita tidak tahu, dan lain-lain zaman, lain-lain azab yang tuan. Ya. Tuan-tuan jangan ingat kita akan diazab seumpama diazabnya kaum Nabi Nuh alaihi salam datang banjir besar. Betul tak? Mungkin tidak. Ataupun kita akan diazab seumpama kaum Nabi Lut. Oh, dahsyat sekali dalam Quran kaum Nabi Lut lah. Tahu? Pernah dengar? Kaum Nabi Lut ni dia golongan pertama yang buat liwat, sodomi. Apa dia panggil apa? Seks apa? Sama jenis tu Melayu. Englishnya panggil apa? Homoseksual. Homoseksual lah. 3 azab Allah Ta'ala turun. Memang Allah Ta'ala nak hancurkan sehancur-hancurnya mereka. Ya. Allah Ta'ala turunkan hujan batu. Ya. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala, apa lagi ya? Saya pun lupa. Tengok dalam surah Al-Anbiya ada. Allah Ta'ala turunkan hujan batu, ada 3. Allah Ta'ala terbalikkan bumi. Allah Ta'ala jadikan a'aliyaha asafilaha. Bumi hak bawah duk atas, bumi hak atas duk bawah. Terbalik bumi tu. Macam mana terbalik bumi? Bumi bulat je terbalik ya. Tak tahu. Yang fikir logik. Tapi Allah Ta'ala sebelum Quran, Allah Ta'ala jadikan bumi hak atas duk bawah, hak bawah duk atas. Macam mana tak tahu. Tapi terbalik ya. Dia
dia apa, upside down, terbalik. Tak cukup lagi. Allah Ta'ala hantar satu teriakan yang amat kuat sehingga mati semua. Kena hujan batu, ada hidup lagi. Mungkin dia pergi sembunyi tak gua mana-mana kan. Terbalik bumi, ada hidup lagi. Ini tak ada hidup. Bila satu malaikat menjerit, semua mati. Dikatakan Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut teriakanlah sayhah. Sayhah ni satu teriakan yang amat kuat sekali, habis. Nampak? Jadi kalau kita selamat, kita akan selamat kesemuanya. Kalau kita tidak selamat. Sebab itu amat penting untuk kita ambil tahu hal ini. Mungkin kita ni dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ni terhad, tapi masing-masing bertindak dalam komposisi dan kapasiti masing-masing. Kita jangan tengok orang. Betul tak? Tengok kita lah. Kita ada anak, kita ada isteri, kita jaga anak isteri kita setakat kita mampu. Boleh jadi adik kita, doa kita jaga dia. Kita ada keluarga sendiri, kita ada komuniti kita, masjid, ada zikir masjid, jaga zikir kita. Macam tu lah. Kan? Mudah-mudahan. Jadi kalau masing-masing memainkan peranan masing-masing, berjalannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, barulah kehidupan kita akan selesa. Jadi kalau kita tak jaga benda ni, takut-takut kita akan ditimpa kesusahan dan malapetaka seumpama ditimpa ke atas kaum-kaum yang terdahulu. Saya sebut mungkin kita tak kena macam Nabi Nuh, taufan, ribut yang kuat, banjir yang besar. Mungkin kita tak kena macam Nabi Lut, 3 azab yang teruk Allah Ta'ala beri. Dan mungkin juga tak kena malapetaka yang lain. Tapi kena kot lain kan, kena penyakit, wabak, keruntuhan moral pun salah satu daripada malapetaka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak hormat antara satu dengan yang lain. Banyaknya jenayah, satu malapetaka tuan. Kalau kita belajar dalam fiqh syariah, the science of syariah. Jadi dia banyak jenis. Banyaknya manusia yang jahil, itu juga satu malapetaka. Sehingga agama dikatakan bukan agama, yang bukan agama dikatakan agama. Tuan, banyak benda-benda yang dulu memang ulama kita bantah kau-kau banyak, tapi hari ni cuba dinormalisasikan. Okey ni dia kata okey ni. Mana okey? Kan? Zikir sambil berjoget, meloncat. Okey dia kata ni, okey ni. Mana okey? Kat luar dah berlaku benda ni. Malaysia belum lagi lah. Dulu zaman Imam Malik, ada golongan ni dia sambil berzikir, dia meloncat. Al-Imam Ibn Wahab menukilkan, dinukilkan balik Al-Qati'iyah dalam buku dia. Dah ada dah zaman Imam Malik pun. Orang tanya Imam Malik, aku jumpa satu kaum, bila dia berzikir, dia macam merasuk. Meloncat-loncat pun ada. Imam Malik pun tanya, asibyanuhum, mereka ni budak-budak ke? La. Amajaninuhum, mereka ni gila ke? La. Hum uqala, hum syuyukh, mereka ni orang tua, mereka tak gila, mereka normal. Fadakhala baitahu wa dhahika wa lam yakul syai'an. Dia pun masuk ke rumahnya, tidak berkata apa-apa, mereka hanya ketawa sahaja. Mana dia gelak lah. Dia ada juga orang jenis buat ibadah macam tu. Kan? Nampak? Jadi banyaklah benda-benda yang kita nak tengok. Kesemuanya tertakluk dalam menyuruh yang baik dan melarang munkar. Mudah-mudahan kita dapatlah manfaat sikit sebanyak untuk diri kita dan untuk masyarakat kita, mudah-mudahan. Kerana Islam ni dia bukan agama nak jaga individu. Sebab tu dia ada amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Islam adalah agama sosial. Dalam Islam kita belajar tentang individuality, apa dia panggil, kepribadian diri kita masing-masing, dan kita juga belajar sociality. Bahkan dalam agama sociality lebih banyak daripada individuality. Sebut fiqh ada 5 tadi kan. Individuality hanya satu saja, ibadah kita dengan Tuhan. Ya. Saya tak ada campur tuan dengan Tuhan. Kan? Bila tuan-tuan semayang, tuan-tuan khusyuk, itu tuan-tuan dengan Tuhan. Saya pun tak ada kata apa, ikhlas, itu tuan-tuan dengan Tuhan. Lagi 4 tu, munakahah, jenayah, qada, muamalah.
Itu adalah sociality. Betapa Islam amat nak menjaga. Sebab itu Nabi bila dia jadi pemerintah, sampai dia membangun kerohanian dan dalaman jiwa masing-masing sebagai seorang hamba yang dekat pada Allah. Lebih daripada itu, baginda membangunkan masyarakat, membangunkan ummah. Sebab tu bila dia dah jadi Nabi, dia tak pergi lagi ke Gua Hira. Pergi buat apa? Kan? Tapi dia tetap di tempatnya bersama-sama sahabatnya, mempolaskan lagi wilayah-wilayah Islam, membangun Islam konteks masyarakat. Dan itulah cara yang kita perlu ikutlah sampai ke hari ini, mengikut kemampuan masing-masing, insya-Allah taala. Jadi saya setakat itu dulu. Aku qul azab sazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan boleh tanyalah lepas ni ya. Dan kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah walhamdulillah, anta astaghfirullah. Bismillah.